Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan isu pelarian Rohingya. Pelarian merupakan isu global yang harus ditangani dengan baik dan berkesan bagi mengelakkan daripada berlaku penafian hak-hak pelarian. Sehingga hari ini, menurut Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR telah mencatatkan anggaran sebanyak 1,010 pelarian Rohingya yang telah mendaftar di Malaysia. Situasi ini bukanlah isu domestik semata-mata, malah merupakan isu global yang perlu kita tangani secara bersama. Pelarian Rohingya merupakan etnik minoriti yang berhijrah ke negara baharu disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu faktor perlembagaan yang sering dipinda dan faktor pemerintahan yang sering bertukar ganti. Antaranya, Akta Kewarganegaraan Kesatuan 1948 yang digubal oleh British yang menidakkan hak orang Rohingya menjadi sebahagian daripada warga negara Myanmar. Akta Immigration 1974 juga telah menafikan secara jelas hak etnik Rohingya sebagai warga negara yang sah dan mereka dilabelkan sebagai pendatang asing tanpa izin. Selain itu, operasi pembersihan etnik atau lebih dikenali sebagai Raja Naga pada tahun 1977 yang kejam itu telah memaksa etnik Rohingya menjadi pelarian. Maka disebabkan faktor-faktor yang wujud ini, sehingga sekarang etnik Rohingya masih hidup sebagai pelarian yang tidak diingini dan pendatang asing tanpa izin di negara lain seperti Malaysia, Bangladesh, Thailand, Pakistan serta negara lain. Pelarian Rohingya sedikit sebanyak telah memberikan kesan kepada sebuah negara yang didiaminya. Antara kesan pertama ialah menjelaskan imej sesebuah negara. Kebanyakan pelarian Rohingya akan mendarat di negara Malaysia. Hal ini bukan kerana negara kita merupakan sebuah negara Malaysia, sebuah negara Islam, dan mereka beranggapan bahawa negara kita akan menerima kehadiran mereka dengan baik. Apabila ini berlaku, ini jelas menunjukkan bahawa negara kita mempunyai aspek kawalan sepadan yang agak lemah. Negara kita juga pernah digemparkan dengan penumpuan satu kubu besar di luar kalian. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kawalan sepadan negara kita adalah lemah. Seterusnya, kesan pelarian Rohingya ialah wujudnya persaingan pekerjaan bagi antara warga tempatan dan juga pelarian Rohingya. Pelarian Rohingya semestinya akan bekerja demi mendapatkan wang. Pekerjaan tersebut sepatutnya direbut oleh warga tempatan. Apabila ini berlaku, jelaslah ia akan menunjukkan terdapatnya persaingan antara warga tempatan dan juga pelarian Rohingya untuk mendapatkan pekerjaan. Kesan terakhir ialah peningkatan kadar jenayah yang akan meningkat di sebuah negara yang didiaminya. Terdapat sebuah kajian yang membuktikan bahawa kes statistik pemalsuan dokumen akan meningkat apabila terdapatnya pelarian Rohingya. Hal ini bukan kerana mereka memerlukan dokumen seperti sijil lahir, sijil perkahwinan, kad pengenalan dan sebagainya. Ini akan memberi peluang kepada sekumpulan individu untuk melakukannya demi mendapatkan wang. Sebenarnya terdapat 3 kumpulan diperlukan bagi pelarian Rohingya, iaitu kumpulan pertama pada aspek kesihatan. Terdapat kajian membuktikan bahawa pelarian Rohingya mempunyai masalah pada aspek asas perubatan dan kesihatan. Asas perubatan adalah penting supaya dapat membantu isu kesihatan yang berpotensi sebelum ia membawa kepada permasalahan. Namun begitu, pelarian Rohingya tidak mampu untuk menanggung kos tersebut kerana perawatan adalah tinggi. Keperluan yang kedua ialah daripada aspek pendidikan. Kanak-kanak pelarian sepatutnya disatukan di dalam sistem sekolah kebangsaan bagi mereka membina persahabatan dengan kanak-kanak tempatan. Mereka juga dapat mempelajari bahasa Melayu dan seterusnya dapat berkomunikasi dengan baik. Walau bagaimanapun, kanak-kanak pelarian ini telah disediakan dengan sebuah sekolah, iaitu sekolah khas bagi mereka, iaitu dinamakan Sekolah Pelarian Myanmar. Keperluan yang terakhir ialah tempat tinggal. UNHCR telah menyediakan kem bagi pelarian untuk tinggal, tetapi kem tersebut adalah tidak kondusif di mana lantai mereka terdedah dengan habuk. Apabila terdedah dengan habuk, ini akan membawa kepada masalah kesihatan kepada pelarian Rohingya. Di sini jelaslah membuktikan bahawa pemahaman asas tidak dicapai oleh pelarian Rohingya. Seterusnya, dalam menangani isu pelarian Rohingya, terdapat beberapa pertubuhan antarabangsa, kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang membantu dalam menangani usaha ini. Pertama sekali, Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR bersama dengan PBB dengan mandat untuk melindungi dan menyokong pelarian Rohingya atas permintaan kerajaan. PBB dan juga membantu pengantaran pulang dan pendapatan semula. UNHCR merupakan agensi pelarian United Nations yang ditubuhkan pada tahun 1951 untuk perlindungan antarabangsa dan penyelesaian isu-isu berkaitan dengan pelarian.
UNHCR di Malaysia telah bagi pelarian Rohingya telah diberikan satu pengendalian diri yang dinamakan sebagai Kad Pelarian UNHCR. Menurut laporan UNHCR, pada Februari 2020 yang lalu, terdapat 178,990 pelarian dan pencari suaka yang berdaftar berada di Malaysia. Oleh itu, UNHCR di Malaysia telah menyediakan satu perkhidmatan memperkukuhkan perkhidmatan asas kepada komuniti pelarian Rohingya yang berada di luar Kuala Lumpur dengan menubuhkan pusat jangkauan komuniti di luar Kuala Lumpur. Seterusnya, ASEAN juga merupakan pertubuhan penting dalam menangani isu pelarian Rohingya. ASEAN telah melaksanakan usaha sama dengan Myanmar dengan membantu Myanmar mengatasi isu-isu berkaitan dengan pelarian Rohingya. Di peringkat antarabangsa, Malaysia telah menyuarakan isu Rohingya di pelbagai pihak, contoh seperti PBB dan juga OIC. Bagi menangani masalah ini, Malaysia bersama OIC telah menghadapkan Myanmar ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, terdapat juga pertubuhan bukan kerajaan NGO yang terlibat dalam membela nasib golongan Rohingya. Contohnya, pertubuhan Jaringan Global Masa Depan FGN yang ditubuhkan pada tahun 2006 oleh warga negara Malaysia. FGN menubuhkan pusat pendidikan peringkat menengah bagi kanak-kanak yang memegang status pelarian PBB bagi pelarian UNHCR. Pertubuhan ini mempunyai 2 buah sekolah, iaitu di Pulau Pinang dan juga Selangor. Sekolah ini adalah untuk membantu kanak-kanak Rohingya mendapatkan pendidikan yang sempurna. Okey, untuk penyelesaian isu, kita dapat lihat peranan PBB, iaitu PBB ini adalah peranan dia untuk mengekalkan keamanan negara-negara anggota di bawah PBB. Jadi, PBB telah menghantar seorang wakil daripada PBB, iaitu Wakil Hak Asasi Manusia yang bernama Thomas Ojia Quintana. Thomas ni menerusi laporannya, dia menggesa semua pihak untuk bekerjasama dalam memainkan peranan untuk membebaskan Rohingya. Okey, yang kedua, pernyataan tersebut juga disokong oleh UNHCR, iaitu UNHCR telah memberikan reaksi yang di mana telah memberikan reaksi menolak kenyataan yang telah diberikan oleh pemerintah Myanmar, di mana pada 2012 kerana Myanmar tidak menerima etnik Rohingya sebagai warga negara mereka. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN dalam usaha untuk menangani permasalahan dan juga isu yang berkaitan dengan pelarian daripada etnik Rohingya ini. Namun begitu, masih menemui jalan buntu. Berikut disertakan 3 cadangan untuk menangani isu pelarian etnik Rohingya yang semakin sukar dibendung ini. Cadangan yang pertama adalah menetapkan had pengambilan pelarian-pelarian bagi negara mengikut kapasiti dan juga kemampuan negara tersebut. Hal ini adalah demikian untuk menjamin kelestarian sesebuah negara tersebut dari segi makanan, pekerjaan dan juga keselamatan. Sempadan negara perlu diperketatkan lagi untuk menjayakan cadangan ini. Seterusnya, menyelesaikan konflik negara Myanmar dengan etnik Rohingya. Seperti yang kita tahu, etnik Rohingya telah dinafikan hak kerakyatan mereka semenjak tahun 1970-an lagi disebabkan negara Myanmar menyatakan mereka adalah pendatang. Namun, berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada, etnik sebenarnya telah tinggal di negara tersebut semenjak awal tahun 1430-an lagi. Oleh hal yang demikian, ASEAN dan juga PBB perlu mendesak negara Myanmar untuk mengembalikan hak kerakyatan kepada etnik tersebut. Jika negara tersebut ingkar, tindakan boikot dapat dilakukan sehingga mereka akur tentang tuntutan tersebut. Akhir sekali, PBB dan ASEAN boleh mempertimbangkan untuk memberikan pulau-pulau terbiar kepada etnik tersebut untuk memulakan tamadun mereka. Dengan bantuan daripada pakar-pakar PBB dan ASEAN, etnik tersebut dapat membina tamadun mereka sendiri. Kesimpulannya, terdapat pelbagai jenis masalah yang berlaku disebabkan oleh masalah pelarian itu sendiri dalam negara dan juga antara negara. Walaupun isu ini telah cuba untuk diselesaikan oleh PBB dan ASEAN sendiri, namun ianya masih menemui jalan buntu. Ekoran dari itu, wujudnya permasalahan rentas sempadan dan juga silang budaya. Demi menangani permasalahan pelarian dan mengelakkan berlakunya permasalahan baru yang melibatkan silang budaya dan antarabangsa ini, ASEAN dan PBB perlu lebih tegas dalam menekan
kerajaan Myanmar dan tuntutan pengembalian hak kerakyatan dan juga mungkin mempertimbangkan untuk mewujudkan tamadun baharu kepada etnik tersebut. Sekian daripada kumpulan kami mengenai isu Rohingya. Terima kasih.